Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Analisis Awani. Malam ini Analisis Awani memberikan tumpuan kepada perairan juga industri maritim negara kerana suka atau tidak suka ataupun secara faktanya Malaysia merupakan antara laluan terpenting untuk laluan maritim di dunia ini kerana kalau dilihat kepada fungsi Selat Melaka itu menjadi penghubung antara dunia Asia Barat dan juga ke Asia Pasifik, dan kalau dilihat kepada fungsi Laut Cina Selatan dan juga Laut Sulu contohnya, ini memberikan satu fungsi dan juga Malaysia diletakkan dalam satu zon yang begitu terdedah dengan pelbagai ancaman khususnya yang berkaitan dengan maritim. Dan dalam pada aspek itu sejak tahun 2005 khususnya APMM telah ditubuhkan untuk menyelaraskan segala aktiviti penguatkuasaan dan juga meronda dan juga mengawal keselamatan khususnya di lautan negara kita. Bagaimana kita melihat fungsi dan juga cabaran APMM selepas 10 tahun kewujudannya dan 10 tahun beroperasi, itu yang akan kita kongsikan dan juga kita bincang bersama dengan Laksmana Madya Maritim Datuk Ahmad Fauzi Haji Abdul Kahar, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Analisis Awani pada malam ini. 10 tahun usia APMM, tapi kita rasa banyak yang telah dilakukan dalam jangka masa 10 tahun ini. Kerana dalam kita melihat secara geografinya, kita memang sebuah negara maritim yang mempunyai sempadan lautan yang cukup luas, dan itu juga memungkinkan dan juga mendedahkan Malaysia kepada beberapa ancaman. Kalau dilihat di Selat Melaka khususnya, 10 atau 15 tahun dahulu itu antara laluan yang mungkin terdedah kepada ancaman lanun khususnya, dan kita juga terdedah kepada ancaman ataupun terdedah kepada kemasukan kapal-kapal asing khususnya nelayan-nelayan asing dan juga pendatang asing kalau dilihat di beberapa kawasan-kawasan tertentu. Mungkin Datuk dapat membuka diskusi kita dengan bercerita 10 tahun apa yang telah dicapai oleh APMM khususnya dan bagaimana menggalas cabaran menyelaraskan segala-galanya dalam satu agensi tunggal ini, Datuk. Mungkin dapat memulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih menyemput saya. Sempena dengan hari ulang tahun agensi ini yang akan sampai pada 14 bulan Februari ini genap 10 tahun. Dan dalam masa 10 tahun ini kita melihat bagaimana perubahan persekitaran perairan khususnya sebagai negara maritim yang paling penting sekali Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan yang merupakan laluan bagi kapal-kapal dagang yang menghubung bukan saja daripada Asia Pasifik, tetapi juga hingga ke Timur Tengah dan juga menghubungkan ke Mediterranean, ke Eropah. Jadi jumlah kapal dagang yang melalui Selat Melaka pada tahun lepas saja berjumlah 77,000 buah. Dan ini tidak termasuk kepada aktiviti-aktiviti lain, bot-bot kecil seperti bot nelayan, tugboat, feri dan berbagai-bagai lagi. Jadi industri perkapalan, perdagangan mesti dijaga dan tidak tergugat. Kerana kalau tergugat, ia memberi kesan kepada ekonomi. Bukan saja negara kita, tetapi juga negara-negara lain yang berdagang di seluruh dunia. So, jadi kalau kita melihat jumlahnya, berapa banyak jumlah perdagangan yang melintasi Selat Melaka, ia dianggarkan tidak kurang daripada 14 trilion US dollars. Ini satu jumlah yang amat besar. Sebagai kita juga mengeksport dan mengimport, maka adalah wajar perairan ini, khususnya Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan, hinggalah ke Sulu Sulawesi, mesti ditentukan keselamatan laluan-laluan bagi pedagang-pedagang yang melaluinya. Dan bagi kita sebagai caretaker bersama dengan negara littoral yang lain, maka tanggungjawab ini mesti kita laksanakan dengan seberapa baik yang mungkin. Daripada statistiknya, kalau kita melihat pada tahun 2004, sebelum tertubuhnya APMM, kita melihat kejadian rompakan di Selat Melaka saja tidak kurang daripada 38. Itu yang didaftarkan, yang dilaporkan. Menjelang tahun 2009, alhamdulillah, setelah 4 tahun kita beroperasi, kejadian rompakan di Selat Melaka adalah sifar. Begitu juga tahun 2010. Dan mulai 2011, kita telah dapat menangkap beberapa kumpulan
perompak yang merompak di Selat Melaka dan juga di Selat Singapura. So jadi yang pentingnya tahun 2012 tidak ada berlaku, 13 juga sifar dan menjelang 2014 ada 2 laporan dan di mana siasatan menjurus kepada penglibatan captain of the vessel dan juga first mate and chief engineer terlibat dalam rompakan tersebut. Ini sebahagian kecil apa yang telah dilakukan oleh APMM. Tapi kalau dilihat kepada fungsi dan juga dilihat kepada bidang kuasa APMM itu sendiri, bukan sekadar untuk menjaga keselamatan dan juga penguatkuasaan, tetapi kepakaran dan juga khidmat itu juga diperlukan dalam beberapa perkara yang lain. SAR ataupun untuk mencari dan menyelamat khususnya diperlukan juga di situ, dan juga ada beberapa perkara lain yang menuntut penglibatan APMM secara menyeluruh. Selepas ini saya nak berhenti lihat seketika dahulu, tapi kita nak tengok bagaimana cabaran dalam kurun ke-21 ini sedikit berbeza, dan juga dalam usia 10 tahun itu adakah kita ataupun APMM dilengkapkan dengan aset-aset yang diperlukan dengan yang sesuai dengan cabaran pada hari ini. Bagaimana dengan modal insannya juga, anggota-anggotanya. Itu kita bincang selepas ini, Datuk. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia bermula beroperasi pada 30 November tahun 2005, sudah pun masuk tahun ke-10 dengan ulang tahunnya pada 14 Februari ini. Datuk, integriti, berani dan unggul. Dan kalau kita melihat tadi Datuk bercerita mengenai bagaimana APMM berjaya untuk menyelesaikan sikit sebanyak masalah lanun di Selat Melaka. Itu sebahagian kecil saja, Datuk. Dan bidang kuasa APMM itu juga menuntut cabaran yang cukup besar daripada SAR hinggalah kepada menguatkuasakan tangkapan pendatang asing dan juga kepada nelayan-nelayan asing. Dalam aspek itu, dalam usia 10 tahun, cabaran hari ini mungkin tidak sama dengan dahulu. Kerana dalam pada kita bercerita mengenai mengatasi masalah lanun di Selat Melaka, kita juga terdedah dengan ancaman-ancaman yang lain. Kalau 2 tahun lepas di Tandau contohnya. Dan juga bagaimana kita perlu mengubah dan juga melengkapkan diri dengan pelbagai aspek. MH370 antara lain menuntut bahawa kita memiliki aset yang cukup sophisticated dan juga cukup canggih dalam cabaran pada hari ini. Bagaimana kita melihat secara keseluruhannya, Datuk, bergerak ke hadapan dalam menghadapi cabaran-cabaran baru ini? Ya, hakikatnya bila kita melihat berbagai-bagai cabaran, maka sudah barang tentu kita punya resources mestilah setimpal dengan tugas-tugas yang nak dilaksanakan. Jadi dengan aset-aset yang sedia ada cukup sederhana, maka kita berpandangan bahawa aset-aset ini perlu ditambah baik, dipertingkatkan lagi. So kita ada perancangan strategi sehingga tahun 2040. Jadi dalam perancangan strategi ini kita melihat apakah kelengkapan mesti ada bagi kita. Kerana menjelang tahun 2040 kita mestilah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang telah maju di dunia. Dan pada peringkat awalnya kita sehingga tahun 2020 kita cuba mencapai keanggotaan kita lebih kurang 10,000, iaitu double daripada jumlah masa kini. Dan capacity building bersama-sama dengan negara-negara sahabat yang telah maju telah kita perolehi, bukan saja dari bentuk latihan-latihan tetapi juga bantuan-bantuan teknologi. Begitu juga dengan kelengkapan sebahagiannya telah disumbangkan oleh mereka. Daripada usaha-usaha ini kita dapat pasti bahawa pendekatan yang kita laksanakan sehingga kini telah menghasilkan banyak kejayaan. Mungkin Datuk boleh kongsi sikit tu kalau dilihat kepada kerjasama strategik contohnya. Kerana dilihat kepada kedudukan kita yang cukup strategik, kita juga memerlukan kerjasama yang begitu ideal dengan negara-negara jiran khususnya, malah sehingga sejauh ke Australia. Dan dalam aspek ini kabarnya daripada segi kelengkapan dan juga bantuan kepakaran,
ada sesuatu yang signifikan dan dapat dikongsikan pada hari ini. Dikabarkan juga mendapat kerjasama dan juga mendapat bantuan daripada Australia untuk kelengkapan yang terbaru. Bagaimana ini mungkin dijelmakan ataupun direalisasikan dengan kerjasama yang telah dijalankan sejak dahulu? Nah, yang paling penting sekali dalam tempoh menjangkau 10 tahun ini, negara-negara jiran sama ada di Asia Tenggara ini, rantau Asia dan juga extra regional termasuk Australia dan juga Amerika Syarikat Kanada, dia melihat bagaimana kejayaan-kejayaan yang telah kita capai secara serius usaha-usaha yang kita janakan, dan kepercayaan inilah yang menggalakkan mereka memberikan sumbangan-sumbangan kepada kita, hadiah. Dan pada hari ini, pagi tadi, kita telah menerima 2 buah kapal daripada Australia, iaitu jenis B-Class, yang merupakan kapal ronda. Bagi saya anggap teknologi yang terdapat di kapal tersebut adalah lebih maju daripada apa yang kita miliki pada ketika ini. Kerana sedia maklum, kapal-kapal yang kita miliki ini adalah daripada kapal-kapal yang diterima daripada agensi pengurusan maritim yang lain, seperti daripada Jabatan Perikanan, daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, begitu juga dengan Jabatan Laut, yang mana begitu juga dengan Kastam Diraja Malaysia, yang mana kita melihat aset-aset ini perlu dipertingkatkan untuk menghadapi apa juga bentuk ancaman yang semakin hari kita melihat semakin mencabar. Kalau dilihat kepada sumbangan kapal B-Class ini, apa yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara sepenuhnya dengan sumbangan seperti ini? Saya melihat yang pertama sekali endurance. Maknanya oleh kerana kapal ini dilengkapkan sebegitu rupa, termasuk seperti reverse osmosis, proses airnya sendiri daripada air laut. Begitu juga dengan ada lockup yang disediakan di dalam kapal ini. Begitu juga dengan automation di dalam kapal, di mana anggota tidak perlu berada di bilik jentera. Segala kontrolernya daripada anjungan, iaitu daripada bridge. So from captain chair, you have the whole control of the ship. So jadi bila kita melihat daripada teknologi yang dimiliki, walaupun kapal ini saya katakan telah berusia 15 tahun sebelum diserahkan kepada kita ataupun dihadiahkan kepada kita, teknologinya adalah antara yang termaju pada ketika ini. Jadi daripada situ, untuk kita menganjak kepada kelengkapan yang lebih canggih, maka ini adalah satu pendekatan yang cukup baik. Kelengkapan mungkin satu aspek, tapi aspek yang lebih besar itu kalau menjelang tahun 2040 tu, kalau untuk menggandakan kepada 10,000 anggota itu, sudah pasti modal insan itu perlu dilengkapkan dengan profesionalisme yang juga bersesuai dengan apa yang dituntut cabarannya pada masa akan datang. Dalam aspek itu, dalam jangka masa 10 tahun ini, mungkin pembentukan profesionalisme itu dan juga integriti itu masih lagi dapat dibentuk dan juga diberikan persepsi yang cantik kepada masyarakat. Bagaimana untuk melengkapkan anggota yang ada kemahiran, ada profesionalisme yang tinggi untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih besar di masa akan datang? Ya, kita nampak yang paling penting sekali ialah latihan, training, ilmuah. Jadi pusat latihan telah pun wujud. Alhamdulillah, kerajaan telah pun membentukkan sebesar lebih 200 juta untuk pusat latihan kita di AMSAS, Pahang. Di Sungai Ular sana. Jadi selain daripada latihan-latihan kita buat dalaman, kita juga mempunyai latihan-latihan yang diberi oleh rakan-rakan kita. Pertama sekali daripada Amerika Syarikat. So kita ada mobile team training daripada Amerika Syarikat yang datang ke negara kita, khususnya untuk melatih pegawai dan anggota kita di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai enforcement agency. Kerana kita mengambil kira Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang paling maju dalam pelaksanaan penguasaan di perairan mereka. Begitu juga kita menerima latihan daripada Jepun. So Jepun khususnya dalam bidang forensik dan juga siasatan telah memberikan kita tempat-tempat dan juga menghantar pakar-pakar mereka ke agensi kita untuk melatih pegawai-pegawai dan juga anggota. Begitu juga daripada Australia. Begitu juga daripada Kanada, kita menerima banyak latihan daripada rakan-rakan kita. Dan dalam masa yang sama juga,
dalam hal-hal tertentu kita juga mendapat pakar-pakar di dalam negara yang tidak kurang. Kita ada kepakaran kita yang ya, kita pun ada kepakarannya. Sebagai contoh, dari segi perundangan kita, tentunya kita merujuk kepada pihak-pihak yang tertentu, khususnya daripada AG sendiri. So, jadi kita ada menghantar pegawai kita di pusat latihan seperti di Institut Latihan Perundangan, ya, ILCAP, ya, ILCAP, untuk pendedahan kepada bukan saja undang-undang yang dipertanggungjawab kepada kita, kerana kita melaksanakan semua undang-undang federal di perairan negara, dan dalam hal ini pegawai-pegawai kita mesti lulus peperiksaan-peperiksaan yang kita tetapkan. Okey, Datuk. Kita nak melihat juga pada masa akan datang bahawa penguatkuasaan tidak akan menjadi seberkesan, tidak menjadi sesuatu yang efektif jika tidak ada penglibatan dan juga penyertaan masyarakat pada hari ini. Dan bagaimana komunikasi itu dapat dilakukan secara dua hala dan dapat dipermudahkan lagi, kerana mungkin masalah birokrasi dapat dikurangkan semua. Kita berhenti lihat dulu dah, Datuk. Kita akan menjawab soalan itu selepas ini dalam blok terakhir Analisis Awani. Kita jumpa lagi selepas ini. Thank you. Jom ni kalau okey, kita bertemu lagi kita dalam Analisis Awani. Datuk, kalau kita bercerita penguatkuasaan itu tidak akan berjaya di mana-mana negara sekalipun jika tiada penyertaan dan juga sokongan serta dukungan daripada rakyat sendiri. Dalam aspek hari ini, komunikasi memainkan peranan yang cukup penting. Siapa yang mendapat komunikasi yang paling pantas, itu yang akan berjaya. Itu juga yang berlaku dalam isu penguatkuasaan. Penguatkuasaan hari ini tidak akan berjaya jika komunikasi itu dipintas oleh pihak lain, contohnya. Dalam aspek ini, maklumat daripada nelayan tempatan khususnya, ataupun daripada masyarakat itu cukup penting sekali untuk mempermudahkan kerja-kerja penguatkuasaan oleh APMM sendiri. Bagaimana dalam aspek ini partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat, maklumat-maklumat daripada rakyat itu dapat dipermudahkan dan sampai terus, dan juga mempermudahkan pihak APMM untuk melakukan tugasan-tugasannya? Ya, saya rasa dalam hal ini perhubungan dua hal ini amat penting. Kita telah menyediakan berbagai-bagai cara dan program-program tertentu untuk melibatkan sama bukan saja nelayan tetapi juga masyarakat maritime antarabangsa dan setempat untuk memberikan maklumat kepada kita. Antara lainnya ialah 999. Cukup mudah, panggilan 999 dengan melalui telefon, you can SMS dan sebagainya. Kita akan dapat berinteraksi dan mendapatkan tindakan-tindakan yang wajar dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau berlaku kecemasan, tentunya maklumat ini akan disalurkan kepada APMM. Dan daripada situ kita melihat hasil daripadanya telah dapat menyelamatkan nyawa sebagai contoh. Ini telah ternyata terbukti pada tahun lepas, ya, di mana kecemasan berlaku. Pendatang asing tanpa izin sendiri menelpon kita melalui 999. Di Banting contohnya tanpa so jadi ibunya yang mengandung dengan ada seorang bayi lagi sedar bahawa panggilan kecemasan itu adalah 999 dan kita dapat dihubungi itu tengah malam, dan kita dapat menghantar bot kita untuk membuat search and rescue dan seterusnya menyelamatkan mereka. So dalam hal ini kita melihat berapa pentingnya perhubungan itu, dan kita juga mengadakan program-program sahabat maritim ke seluruh negara. Dan dalam program ini kita berinteraksi dengan nelayan-nelayan. Alhamdulillah, dengan informasi yang diberikan oleh nelayan kita dan juga masyarakat maritim yang lain, kita setakat ini kita telah dapat menahan tidak kurang daripada 706 penceroboh-penceroboh nelayan asing di perairan kita, yang mana mengakibatkan sejumlah lebih 5,800 nelayan asing didakwa dan ditangkap, dan bot-bot mereka ini dilucut hak. Dan yang cantiknya, bot-bot yang dilucut hak ini sama ada kita lelong dan kita jadikannya tukun untuk pemeliharaan dan juga pemeliharaan maritim juga. So sebagai sebuah negara yang cukup mempunyai
biodiversity yang cukup besar, ya. Kita merupakan satu daripada negara yang punya biodiversity yang besar di dunia. Maka kepentingan untuk menjaga, ya, baharan kita daripada apa juga bentuk ancaman, sama ada daripada nelayan asing ke ataupun nelayan tempatan sendiri, perlu kita lunaskan dengan seberapa baik yang mungkin. Datuk, saya ada berbaki seminit saja lebih kurang. Tak cukup masa untuk berbual dengan Datuk lagi panjang lagi. Kalau dilihat di masa akan datang, bagaimana APMM mampu menempatkan dirinya, apa yang rakyat dapat lihat dan juga dapat menilai pencapaian APMM untuk jangka masa 5 tahun akan datang. Sudah pasti sesuatu dapat dilakukan ataupun dapat diperbaiki di masa akan datang. Bagaimana 5 tahun akan datang, APMM bagaimana? Kita mempunyai perancangan seperti yang saya katakan tadi untuk membesarkan dan mempunyai kemampuan-kemampuan yang lebih baik daripada apa yang kita miliki pada ketika ini. Sebagai contoh, ekonomi. Kita melihat nelayan ini merupakan satu masyarakat yang perlu dibela. Dan dalam hal ini, alhamdulillah, daripada statistik perikanan sendiri, jumlah ikan yang didaratkan 2004 dahulu hanya 4.2 bilion ringgit in term of value. Tetapi pada tahun 2013 ia telah meningkat 8.7, iaitu dah lebih sekali ganda. Itu sebagai contoh. Industri pelancongan terus meningkat dan kita melihat tukun-tukun yang kita jadikan tadi merupakan kawasan-kawasan yang digunakan untuk diving activities. So jadi ini juga menyumbangkan kepada industri pelancongan negara. Selain daripada itu, kita juga melihat bahawa kepercayaan-kepercayaan yang kita dapat pertingkatkan ini membawa kepada negara-negara luar, ya. Tadi Australia saja, Jepun sebagai contoh telah memberi kita sebuah kapal yang kita gunakan sebagai latihan, kapal dalam jangka masa 10 tahun saja, Datuk. Dan sudah pasti itu akan ditingkatkan lagi kejayaannya di masa akan datang. Terima kasih, Datuk, kerana bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, Twitter dan juga di Instagram Astro Awani, atau boleh terus memuat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga di iOS. Sekian saja analisis Awani untuk malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you.